Baik, kita mulakan suratul Anfal mulai ayat 9. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatlah di waktu. Tastaghitsuna. Kamu mohon bantuan. Rabbakum, kepada Tuhan kamu. Fastajaba, maka telah memperkenankan ia. Maka ni elok terjemah lalu lagi cantik. Tidak terikat dengan masa. Lalu telah memperkenankan ia. Lakum, bagi kamu. Anni, bahawasanya aku. Mumiddukum, yang membantu kamu. Bi'alfi, dengan 1000. Minal malaikati, daripada malaikat-malaikat. Murdifin, orang-orang yang beriring-iring. Semak semula. Istastaghitsuna rabbakum. Ingatlah di waktu kamu mohon bantuan kepada Tuhan kamu, akan Tuhan kamu. Fastajaba lakum, lalu telah memperkenankan ia bagi kamu. Anni, bahawasanya aku, sini Allah mumiddukum, yang membantu kamu. Bi'alfi minal malaikati murdifin, dengan 1000 daripada malaikat-malaikat, orang-orang yang beriring-iring. Mana kedatangannya berturut-turut. Itu mana beriring-iring. Ini sesuatu yang luar biasa, iaitu kelebihan orang-orang Muslim bila minta bantuan daripada Allah ketika dalam menghadapi tentera-tentera kufar. Masa itu Allah memberikan bantuan kepada tentera-tentera Muslim. Allah sendiri mengatakan 1000 malaikat yang beriring-iring. Sebab itu bila tentera kafir dengan tentera Muslim bertembung, maka tentera kafir sebenarnya yang memberi semangat ialah syaitan-syaitan daripada jin. Kadang menyerupai ketua-ketua mereka, orang-orang kuat mereka, panglima-panglima mereka. Jadi sebenarnya yang memberi semangat itu adalah daripada kalangan jin yang kafir, yang membantu, yang memberi semangat kepada orang-orang kafir. Tapi bila berdepan dengan tentera Islam, jin-jin kafir ni yang menyertai orang kafir, dia nampak sesuatu yang manusia tak nampak, iaitu dia nampak malaikat. Bila dia nampak malaikat, dia pun lari, cabut, dia tak akan menang. Dia dah yakin dia tak akan menang kalau bertembung dengan malaikat. Maka si tentera kafir ini, apa jadi? Kehilanganlah orang-orang yang merangsangkan untuk dia berjaya, kononnya. Inilah kelebihan tentera Muslim. Jadi kadang kita teringat antara Rusia dengan Afghanistan dulu zaman Taliban.
tentera Rusia dengan Afghanistan. Pada masa itu, mereka betul-betul memerangi tentera-tentera kufar. Ya, di situ berlaku perkara-perkara yang pelik. Ya, di antara tentera-tentera Rusia ini ada yang berpaling tada dan masuk Islam dan mengikut tentera-tentera Afghanistan. Dan dikatakan katanya mereka melihat, ya, yang tentera Afghanistan ramai sangat, padahal tak ada ramai. Ya. Tak ada ramainya pun, tapi dilihat begitu ramai. Macam-macam lah yang pada pandangan mereka. Mungkin yang dikatakan dalam Quran ini juga tak berlaku zaman Nabi saja. Ya, zaman mana-mana pun, ya, kalau soalnya tentera Muslim itu benar-benar berjuang untuk kalimatullah, untuk meninggikan kalimat Allah, pasti di situ ada bantuan-bantuan yang di luar jangkaan manusia, yaitu malaikat. Ya, malaikat datang membantu. Dan dalam tafsir diterangkan, malaikat ini dikenal, ya, dengan serban merah. Ya, mengikut tafsir Ibnu Abbas pun macam tu. Dia kata, ya, malaikat dapat dikenal dengan serban merah. Hebatlah, garang. Baik, ya, kita teruskan lagi ayat yang ke-10. Wama dan tiada. Ja'alahu, telah menjadikan ia akannya. Allahu, oleh Allah. Illa, melainkan. Busyra, kabar gembira. Walita tama'inna, dan supaya ia tenteram. Bihi, dengannya. Qulubukum, oleh hati-hati kamu. Waman nasru, wama dan tiada sebab ada ilah, ya. Wama dan tiada an-nasru, pertolongan. Illa, melainkan. Min, daripada. Indillah, sisi Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah. Azizun, amat gagah. Hakim, lagi amat bijaksana. Baik, simak semula. Wama ja'alahu Allahu illa busyra. Dan tiada telah menjadikan ia akannya oleh Allah, melainkan kabar gembira. Artinya, kedatangan malaikat atau bantuan Allah kepada tentera Muslim, ia adalah sesuatu berita gembira. Walitatma'inna bihi qulubuhum, dan supaya ia tenteram dengannya oleh hati-hati kamu. Ya, di situ bertambahlah, ya, tenang, ya, hati-hati kaum muslimin ketika menghadapi kaum kufar, kerana janji Allah itu adalah benar. Wa man nasru illa min indillah, dan tiada pertolongan melainkan daripada sisi Allah. Di sinilah buktinya. Kena yakin bahawa pertolongan sebenar adalah datang daripada sisi Allah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah amat gagah, lagi amat bijaksana. Gagah tak ada siapa boleh lawan. Bijaksana, segala ketentuannya penuh dengan hikmah. Ya. Ataupun hukumnya tidak dapat nak disangkal. Ayat 11, ingatlah di waktu. Yughasikum. Ingatlah di waktu. Ia mengenai akan kamu. An-nu'as,
nu'as, akan mengantuk. Amanatan, sebagai satu keamanan. Minhu, daripadanya. Wa yunazzilu, dan ia menurunkan. Alaikum, atas kamu. Minas sama, daripada langit. Ma'an, akan air. Liyutahhirakum, supaya ia bersihkan akan kamu. Supaya ia bersihkan akan kamu. Bihi, dengannya. Wa yuzhiba, dan ia hilangkan. Ankum, dari kamu. Tengok ya, perkataan yuzhiba ni daripada perkataan zahabah. Ya, zahabah. Tapi kalau dia dah 4 huruf, dia dah berubah maknanya. Jadi mana pergi, jadi mana ia menghilangkan. Lebih nak dikenal lagi, kalau penambahan dia ada an depannya, ada an. Yuzhiba, an. Ataupun kalau 3 huruf, zahaba bi, ada penambahan bi, zahaba bi, itu juga jadi makna menghilangkan. Kalau zahaba saja makna pergi, tapi kalau ada penambahan macam zahaba bi, itu dah makna menghilangkan. Kalau dia dah jadi 4 huruf, macam yuzhiba ni 4 huruf, sebab mula dengan domah. Jadi itu dikatakan 4 huruf. Bila 4 huruf, makna dia tengok, bukan ia memergikan, tak sedap bahasa dia, ia menghilangkan. Sambung ya, ankum, dari kamu. Rijza, kotoran. Syaitan. Waliyarbito, dan supaya ia ikat. Dan supaya ia ikatkan, dan supaya ia ikatkan. Ala, atas, nanti syaitan belum ya, dah, kotoran syaitan, dan supaya ia ikatkan. Ada satu bahasa nama yang selalu orang sebut robitoh, pengikat. Daripada yarbit ni, robitoh. Robitoh Islami, ikatan Islam. Jadi daripada perkataan yarbit, ia ikatkan. Ala, atas, kulubikum, hati-hati kamu. Wa yusabbita, dan ia teguhkan. Bihi, dengannya. Al-aqdam, akan tumit-tumit. Semak semula. Iz yughashikumun nu'asa, ingatlah di waktu ia mengenai akan kamu, atau bahasa lain ia melanda akan kamu. An-nu'as,
akan mengantuk. Amanatan sebagai satu keamanan minhu daripadanya. Ni maknanya terkadang mengantuk ni sesuatu yang tak boleh nak ditahan. Itu bahayanya kadang bila kita memandu mengantuk. Tak tahu mana hala kita nak bawa kenderaan kita. Dah terlampau mengantuk. Jadi cerita ni, setelah habis peperangan, mereka dilanda atau dikenai rasa mengantuk. Begitu sangat. Rupanya mengantuk ini nikmat. Allah katakan amanatan sebagai satu keamanan. Dengan keadaan yang begitu penat. Mana yang sakit-sakitlah, yang penat-penat, tapi bila dah mengantuk, hilang semuanya. Maknanya yang dirungsingkan dalam kepala tu hilang. Jadi satu keamanan. Itu maknanya kalau kita penat, kemudian kita dapat rehat, dapat tidur, maknanya itu satu keamanan buat kita. Nikmat tu, nikmat buat kita. Ini kelebihan kalau seorang itu boleh dapat tidur. Dalam keadaan penat, dia boleh tidur. Kena bangun, dia akan rasa segar. Tapi dah penat, tak boleh tidur. Badan akan bertambah lesu dan tambah letih. Itu kelebihan. Sebab itu di sini, bila dah habis daripada peperangan tadi, mereka ni dah tak boleh tahan. Mengantuk sangat. Itu dikatakan di sini satu keamanan. Aman dia. Jiwanya aman. Wa yunazzilu alaikum minas sama. Minas sama ima'a sampai ma'a. Dan ia menurunkan ke atas kamu daripada langit akan air. Maknanya lepas daripada dah dapat tidur, bangun, hujan pula turun. Hujan turun. Jadi kalau kat negeri padang pasir ni, kalau turun hujan ni sesuatu nikmat bagi dia. Terkadang nak jumpa hujan susah. Diterangkan kadang hujan ada yang setahun sekali. Macam di Mekah tu. Diterangkan hujan kadang setahun sekali. Bayangkanlah. Bila turun hujan ni satu nikmat besar buat mereka. Satu rahmat besar buat mereka. Berbeza dengan kita, negara kita dah biasa dengan hujan. Kita tak rasa sesuatu nikmat. Kita rasai. Tapi kalau negeri atau negara yang memang kurang hujan, bila turun hujan itu, kalau boleh dia nak membasahkan badannya dengan siraman air hujan. Macam itulah. Jadi lepas tu turun hujan. Liyutahhirakum bihi. Supaya ia bersihkan akan kamu bihi dengannya, dengan air itu. Wa yuzhiba ankum rizza. Dan ia hilangkan dari kamu rizza syaitan. Maknanya kotoran syaitan. Apa yang dikatakan kotoran syaitan tu? Iaitu was-was. Was-was syaitan. Gangguan syaitan. Yang selama ini meragu-ragui. Habislah kita ni sedikit. Habislah kita kalah. Jawabnya orang musuh ini dapatlah menawan kita. Itu gangguan-gangguan, was-was syaitan. Jadi pada masa itu dengan keadaan yang kotor, dengan keadaan darah-darah yang ada melekat pada tubuh, pakaian, pada masa itu kena hujan, bersih segala kotoran, bersih segala darah-darah tadi. Kemudian was-was syaitan ini dah hilang, rasa lega, sebab kemenangan yang dijanjikan itu benar. Waliyarbita ala qulubikum, dan supaya ia teguhkan atas hati-hati kamu. Wa yusabbita bihil aqdam, dan ia tadi ia ikatkan atas hati-hati kamu, dan ia teguhkan, baru cantik, dan ia teguhkan dengannya akan tumit-tumit. Maknanya kuatlah hati kamu dan tetaplah pendirian kamu teguh
teguh tumit-tumit ni, maknanya ialah tumit kaki untuk berdiri. Yang dimaksudkan ialah pendirian. Pada masa itu memang benar-benar hati itu kuat dan kaki teguh mengakui kebenaran yang dibawa oleh Rasulnya. Dapat mengalahkan tentera-tentera kufar yang ramai. Baik lagi ya. Ingatlah di waktu. Yuhi, ia wahyukan. Rabbuka, oleh Tuhan engkau. Ilal malaikati, kepada malaikat-malaikat. Anni, bahawasanya aku, ma'akum, bersama kamu. Fasabbitu, maka tetapkanlah olehmu. Allazina, akan orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. Saulqi, bakal aku lemparkan. Fi qulubi, dalam hati-hati. Allazina, orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka. Ar-ru'bah, akan rasa takut. Fadribu, maka pukullah olehmu. Dalam braket penggal. Fauqa, atas. A'na, tengkuk-tengkuk. Wadribu, dan pukullah olehmu. Braket pancung. Minhum, daripada mereka. Kula, akan tiap-tiap. Banan, hujung-hujung jari. Saya masuk mula. Iz yuhi rabbuka ilal malaikah. Ingatlah di waktu ia wahyukan oleh Tuhan engkau kepada malaikat-malaikat. Anni ma'akum, bahawasanya aku bersama kamu. Fasabbitul ladzina amanu, maka tetapkanlah olehmu akan orang-orang yang telah beriman mereka. Tetapkan di sini maknanya teguhkan pendirian. Teguhkan pendirian orang beriman. Jadi malaikat ini meneguhkan pendirian orang-orang yang beriman meskipun hanya jumlahnya sedikit. Saulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'bah, bakal aku lemparkan dalam hati-hati. Bakal aku lemparkan, aku tu Allah maksudnya. Bakal aku lemparkan dalam hati-hati orang-orang yang kafir ar-ru'bah, akan rasa takut. Walaupun ramai, ramai, hebat dia dipandang, tapi kalau dah tertanam dalam hatinya takut, habis. Sebab itu kadang dikatakan kecil-kecil cili padi. Mana walaupun dia kecil, tetapi dia keberanian tu, itu yang mahal. Tapi
besar badan, tapi ya, hatinya kecil. Penakut. Tak ada erti. Sebab itu bila orang-orang kafir ni, yang hebat tentangannya, bila Allah sudah tanamkan perasaan takut, menggeletar, dah tak ada semangat lagi. Itu Allah lemparkan sifat takut pada orang kafir. Pada masa itu, wadribu fawqal anak. Maka pukullah olehmu atas tengkuk-tengkuk atau leher-leher. Jadi kalau bahasa lebih keras lagi, penggal lah. Jadi idrib ni, kalau nak dengan makna keras, tak payah makna pukul lagi. Tapi dalam peperangan boleh maknakan penggal lah. Leher-leher mereka. Wadribu minhu kulla banan. Dan pukullah olehmu. Di sini gunakan pukul, tapi tak sesuai juga. Kalau diletakkan pancung lah. Potong lah. Bahasa-bahasa kasar dalam perang macam itulah. Walaupun bahasanya idrib, pukul. Tapi boleh disesuaikan dengan lebih yang keras. Seperti potonglah, pancunglah, macam tu. Minhum daripada mereka kulabanan, tiap-tiap ujung jari. Mana jari yang memegang senjata tu, pancung atau potong jari-jari itu. Macam itulah dia punya kekerasan. Siapa yang suruh di sini? Disuruh Allah, perintahkan. Lakukan benar-benar. Macam tu. Baik, kita semak semula. Kedudukan tahta bahasa dia. Baik, ayat yang ke-9 tadi, kita jumpa perkataan tastaghisuna. Ini kalau berawalan dengan sin, berawalan dengan sinta, mudhari' ni ada sin dengan ta. Artinya dia berasal daripada 6 huruf. Kalau madinya mesti mula dengan alif sinta. Alif sinta. Jadi 3 campur 3 dan 6. Jadi 6 huruf. Jadi kita nak cari perkataan 6 huruf ini. Nak cari daripada 6 huruf ni, kenalah cari daripada asal usulnya. Iaitu kita kena cari perkataan ghin, ghin, alif, sa. Ra, sa. Cuba kita cari ra, sa. Dia tak ra, sa. 273. Itu kamus Google sebut. Okey, 273. Cuba yang lain ikut. Semak. 273 kita tengok perkataan ghin dengan sa. Ikuti cari. Atas sebelah kiri. Atas sekali tengok. Ghosa. Baik. Mudhari'nya yaghusu. Ghausan. Jadi di sini mana menolong, membantu. Kita tadi mohon bantuan. Tengok bawahnya. Baris yang keempat. 1, 2, 3, 4. Istaghosa. Nampak? Istaghosa. Ini madinya. Minta bantuan. Atau mohon bantuan. Jadi tadi mudhari'nya. Tastaghisuna tu mudhari'. Madinya istaghosa. 6 huruf. Hu tu jangan dikira hu tu. Hu tu penambahan. Alif, sinta, ghin, alif, sa saja. Istaghosa 6 huruf. Istaghosa yastaghisu. Madi 3 hurufnya iaitu ghosa. Ghin, alif, sa. Baik, ghin, alif, sa ni adakah benar dia tu ghin, alif atau lain? Ghin, alif, sa, alif tu, benar ke dia alif atau lain hurufnya? Huruf sebenar pada alif tengah tu. Hurufnya adalah waw.
Kenapa kita tahu yang alif tu waw? Ya, tengok pada mudhari'nya yaghusu. Jadi artinya ghasa ni asalnya ghawasa. Ghin wasa, ghawasa. Lalu dia jadilah ghasa. Ya. Ghasa. Kita nak kenal dia alif ke waw ke ya, kita tengok mudhari' itu kena panduan tu kena pegang tu, mudhari'nya. Kalau mudhari'nya yaghusu, artinya alif itu adalah waw. Ya. Baik, kalau nak jadikan amar macam mana yaghusu ni? Amar. Matikan sa dengan rin. Bunyi gus. Bunyi gus. Jadi waw tu terus hilang. Kalau fil amar, huruf mutalnya kena buang. Jadi rin sa saja, gus. Ya. Nahinya la tagus. La tagus. Ya. Fil amarnya boleh dengan bunyi ghasin. Ghasin. Atasnya ghaisun. Ghaisun. Ya, lalu boleh jadi ya. Ghasin ataupun nak bunyikan ghaisun pun boleh atas wazan yang sama dengan qailun. Qailun. Qailun boleh bunyi qailun. Qala boleh qailun. Jadi ghasa juga boleh ghaisun. Hamzah ya. Hamzah. Itu hamzah. Ya, kemudian sun ghaisun. Isim maf'ulnya maghusun. Maghusun. Mim ghin waw sa. Maghusun. Jadi sekarang kita dah jumpalah perkataan ya tastarisu. Tastarisuna ya daripada ghasa yaghusu, dan madi kepada tastarisuna ialah ya istaghasa. Ya, sebab kita nak berikan makna minta tolong, dah ayat lain pun banyak minta tolong. Ista'ana, ista'in, ya nasta'in, kami minta tolong. Ya. Jadi di sini sesuai kalau kita maknakan dengan minta bantuan. Dalam saat-saat yang begitu mendesak, ya sudah tentulah kita mohon satu bantuan segera ya daripada Allah. Ya, maka Allah pun perkenankan. Ya. Baik, kita nak cari pula yang depannya juga istajaba. Ni fi'il madhi ni tapi 6 huruf. Alif, sin, ta, jim, alif, ba. Istajaba, 6 huruf. Jadi kalau nak cari dia punya 3 hurufnya, baru kita nak jumpa istajaba. Jangan cari istajaba tak jumpa. Carilah huruf asal dia. Apa huruf asalnya? Jim, alif, ba ya. Cuba cari jaba dulu. Jumpa tak? Ada tak? Ke 63. Yang lain ikut ya. 63. Okey, tengok pada muka surat 63 ya. Kita jumpa perkataan yang sebelah kiri bawah. Jaba yajubu jauban. Ya. Jumpa tak yang lain? Sebelah kiri. Sebelah bawah baris yang 2, 4, 6, 7. Baris ke-7 daripada bawah kiri. Okey, jumpa. Jaba yajubu jauban. Ya, asal dengan makna melalui. Jaba. Ya. Kemudian tengok bawah sekali. Barulah kita jumpa perkataan istajaba. Itulah ya, kedudukan istajaba daripada perkataan jaba. Istajaba dengan makna ya memperkenankan. Ya. Dan kita selalu sebut perkataan jawab. Jawab itu adalah perkataan Arab. Makna jawapan. Ya. Jawab tu maknanya jawapan. Ya.
Tengok pada muka surat 64 atas nombor 2. Ya. Jawabun. Kalau ijabah tu hal menjawab, ya. Jawaban ni namanya jawapan. Jamaknya ajwibah. Yang kita sebut jawab tu memang betul lah jawapan, kita sebut Arab, perkataan jawab. Ya. Baik, kita dah jumpa perkataan istajaba. Mudhari'nya yastajibu. Yastajibu, ya. Istajaba yastajibu. Baik, kita ambil kepada 3 hurufnya dulu. Jaba yajubu. Kalau amarnya jub. Jim waba tu jub. Amarnya jub. Nahinya la tajub. Isim fa'ilnya jaibun. Jaibun ikut qailun. Sama dengan qailun. Sebab wazan ni sama. Jadi jaibun. Isim maf'ulnya majubun. Majubun. Ya. Mana? Rasa isim maf'ulnya maghusun. Ini majubun. Majubun. Okey, kita tengok lagi perkataan yang depannya. Perkataan mumdid. Masalah mumdid lah. Mumiddu. Mumiddu. Ya. 383 ya. Okey, sama-sama buka 383. Ya. 383 daripada perkataan mimdal saja. Cari mimdal sebelah kiri bawah. Ke atas sikit, bawah naikkan atas sikit. Bunyinya madda yamuddu maddan. Mana membentangkan, mengembangkan, ya. Jadi yang kita jumpa ni adalah 4 huruf. Mumiddu. Mumiddu ni isim fa'il 4 huruf. Ya. Jadi berbunyilah mumiddu, ya. Itu mana dia dah 4 huruf. Jadi kita ambil kepada 3 hurufnya dulu, iaitu perkataan madda. Madda yamuddu maddan. Ya. Kalau fi'il amarnya macam mana? Ya. Madda yamuddu. Ya. Kalau kita sebutkan mud, ya artinya kita telah membuang satu dal. Dalnya ada berapa sini? Tak boleh kena buang sebab dia bukan mu'tal. Huruf dal tu bukan mu'tal. Ya. Mana yang bersabdu macam ni, ya, dia punya nama dia disebut mudha'af. Mudha'af, ya. Mudha'af ni maknanya berganda. Dal tu kan double. Ya. Jadi itu disebut mudha'af, ya. Artinya dia berganda. Baik, kita tak boleh buang satu dal. Kalau mud saja, artinya kita telah membuang satu dal. Salah. Sebab dia bukan mu'tal. Itu kena faham tu, ya. Jadi kita kena matikan dal itu, ya. Jadi madda yamuddu boleh dijadikan amarnya kepada umdud. 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 Ya, jadi dal dengan dal mati. Dia dal. Dud. Jadi umdud. Ya. Nahinya la tamdud. Latam. Tak boleh tum. Sebab dia 3 huruf. Ada 3 huruf tak boleh buat. La tamdud.
Tak boleh tum tu untuk 4 huruf. Ya. La tamdud. Isim fa'ilnya madidun. Madidun. Madidun ni terkadang boleh ya kepada bunyi maddin pun kadang boleh juga. Tapi nak senang faham, madidun. Kalau isim maf'ulnya mamdud, mamdudun. Surah apa yang kita selalu sebut ada mamdud? Ya. Surah Waqi'ah tak silap ya. Surah Waqi'ah mamdud, ya. Ada surah satu lagi, Mumaddadah. Surah apa tu? Surah Al-Humazah. Al-Humazah. Ya. Hujung dia ya, Mumaddadah. Ya. Mumaddadah tu dah tu jangan kiralah, dah tu ujung tamarbuta tu muannas. Dia mumaddadun. Mumaddadah tu mumaddadun. Ya, kemudian kalau muannas mumaddadatun. Jadi kalau isim fa'ilnya mumaddidun. Mumaddidun. Ya. Cuba sebutkan ayat mumaddadah tu apa dia punya awalnya? Fi amadim mumaddadah. Pada tiang-tiang yang memanjang. Di sini apa makna mumaddah ni tadi? Membentangkan, mengembangkan suatu kan? Jadi dalam Quran tu disebut fi amadin, pada tiang-tiang mumaddadah yang memanjang. Mana ya, palang-palang macam palang-palang salai di neraka tu, ya. Ada palang-palang salai tu yang macam kita menyalai ikan, ya, atau menyalai daging, ya. Itu mumaddadah, ya. Ujung tu tamarbuta, ya, itu muannas. Jadi kalau buang tamarbuta tu jadi muzakkar lah, mumaddadun. Mumaddidun. Jadi mumaddah tu daripada perkataan ni, maddah, ya. Kemudian tengok bawah sekali. Daripada perkataan maddah tengok bawah sekali. Ma'idatun. Hidangan. Maddah ma'idah. Contohnya menghamparkan hidangan. Kan ada surah Ma'idah, kita baca dulu. Ma'idah tu maknanya hidangan. Ada bawah sekali tu, bawah sekali. Dalam kamus. Bawah sekali, bawah maddah tu, bawah sekali. Maddah ma'idah, kan? Jadi ma'idah tu maknanya ya, hidangan. Macam kita baca surah Ma'idah. Surah hidangan. Okey, lagi perkataan yang lain iaitu murdifin. 110. Iyalah, laju lagi daripada Google lah. Kalau tak hadir susah juga kita ni mencari ni. Okey, ya. Kita cari perkataan sekarang rodalfa. Rodalfa. Jangan bunyikan, jangan bariskan, nanti tak betul. Kita ambil huruf saja, rodalfa. Baru tengok kamus, baru boleh bariskan. Ya.
Ini Kak Jah ni senyapnya ni apa pasal? Tak ada suara Kak Jah. Mana dia? Atau tak datang? Tak hadir? Hmm. Suara tak buka tu. Tak keluar suara. Oh, tak apa sihat. Okey, okey. Boleh dengar. Ah. Okey tengok. Perkataan dia sebelah kanan, daripada bawah tengok ke atas, jumpa perkataan rodifa. Dia bukan rodafa ya. Rodifa. Rodifa. Jadi rodifa yardafu rodafan. Apa maknanya? Mengikuti di belakang membonceng. Itu yang maknanya murdifin tadi, orang-orang yang beriring-iring, berturut-turut. Dia membonceng. Membonceng atau membonceng tu kan dari belakang ikut. Itu makna dalam Quran tadi murdifin. Mana orang-orang yang berturut-turut. Ya. Berturut-turut dia ikut. Kemudian kita tengok bawahnya. Bawahnya perkataan read pun depannya rodif. Jumpa tak? Rodif. Rodif ni mana yang memoncing. Yang memoncing. Tapi Nabi mengatakan kepada Muaz, ya, Muaz tu dikenal sebagai rodif. Mana bukan mana memoncing. Tak sesuai lah. Orang yang mengiringi. Jadi Muaz bin Jabal, ya, dikatakan sebagai orang yang rajin mengiringi Nabi. Disebutlah rodif. Jadi rodif boleh makna membonceng, yang kalau kepada orang cantik tu cantiknya ialah mengiringi. Sentiasa mengiringi. Jadi jumpalah perkataan murdifin. Murdifin ni daripada 4 huruf ya, ardafa. Sebab itu bunyinya baridoma, murdifin. Kalau 3 hurufnya, kita ambil 3 hurufnya sini. Rodifa yardafu, amarnya apa? Tak. Madi rodifa, mudhari'nya yardafu, amar dia? Itu dah terlajak tu. Cuba tengok kaedah betul-betul. Rodifa yardafu. Amarnya? Irdaf. Kan dal atas tu. Kenapa bunyi bawah? Kan dal di atas tu. Itu kan dah salah kaedah tu. Irdaf. Sebab dal atas. Kalau dal bawah bunyi dif. Irdif. Ini bunyi atas daf. Irdaf. Nahinya? Latardaf. Latardaf. Isim fa'il? Rodifun atau bunyi yang sama dengan bawah, rodifun pun boleh. Isim fa'ilnya rodifun, ada ya. Guna ya. Rodifun. Isim maf'ulnya? Mardufun. Ya. Okey, satu lagi mungkin di sini sukar sikit kita nak cari. Ya, 3 hurufnya. Tapi cari juga, cuba. Perkataan li tatma'inna. Tatma'inna ni mudhari' supaya ia tenteram. Ta tu mana ia. Jadi kita cari perkataan to, mim, nun. 210. Daripada perkataan tumakninah ya, kita sebut selalu tumakninah. Ini tadi tumakninah. 3 ke 2? 2 ya. 210. Kita cari 210. Itu perkataan yang kita selalu sebut tumakninah. Ya. Jadi to, mim, nun kena cari ya. 210 sebelah mana tu? Sebelah kiri. Sebelah kiri tengah ya. Ingat ya bahawa ya itma'anna ini dia tidak ada fi'il madinya ya. Fi'il apa ni? Fi'il madinya. Tak ada 3 hurufnya. Dia memang
terbit dia memang berbunyi itma'anna. Itma'anna, dia tidak ada 3 hurufnya. Ya. Perkataan tumakninah. Tengok bawah dia. Jumpa tak siapa jumpa tumakninah bawah itma'anna? Jumpa. Okey. Tumakninah yang kita sebut tu itmi'nan, maknanya hal tenang, aman, tenteram. Sebab itu tumakninah dalam solat kan rukun. Kalau kita baca rukun solat, tumakninah itu termasuk rukun. Jadi selalu kita mengabaikan tumakninah. Macam mana mengabaikan tumakninah? Kita punya rukuk terlampau cepat, sujud terlampau cepat, i'tidal terlampau cepat. Tidak ada tumakninah. Sedangkan Nabi pernah membatalkan solat seseorang dalam satu hadis. Hadis itulah jadi pegangan kepada ulama-ulama fiqh rukun pada solat, iaitu tumakninah. Lelaki itu solat, Nabi ada di belakang, kemudian dah habis solat dia bagi salam pada Nabi. Nabi tak terima salamnya. Nabi kata solli. Solatlah. Tidak ada solat. Engkau tidak solat lagi. Lalu orang tu pun solat. Yang kedua. Salam dengan Nabi, Nabi tak jawab lagi, suruh solat lagi. Sampai ketiga. Ketiga pun sama juga. Kemudian bila dah ketiga tadi, lelaki ni bagi salam, Nabi pun tak bagi salam. Dia pun kata, aku dah tak boleh buat lagi ya Rasulullah selain daripada ni. Lalu Rasul ajarkan, rupanya tak ada ketenangan. Solatnya macam patok ayam. Rukuk, sujud, rukuk, sujud, rukuk, sujud tu laju. Ini macam patok ayam. Jadi bacalah dengan tenang. Subhana rabbiyal azim ke subhana rabbiyal a'la tu yang kita baca tu, bacalah dengan tenang. Jangan gopo-gopo dan jangan laju. Kalau sami Allahu liman hamidah, tegakkan. Tegak betul-betul, barulah kita turun sujud. Jangan belum lurus lagi tulang belakang, kita pun dah sujud. Mana tumakninah kat situ? Jadi kena hati-hati Tumakninah ini adalah rukun solat. Dan Nabi pernah membatalkan solat seseorang ketika dia tidak bertumakninah. Jadi kena faham apa makna tumakninah. Ni hal tenang, aman, tenteram. Itu asal makna. Mesti ada ketenangan ketika rukuk, ketika sujud, ketika i'tidal. Kita baca subhana rabbiyal azim 3 kali. Kalau kita baca senapas-senapas, artinya kita ada ketenangan. Jangan laju-laju. 3 kali itu pun tak apa. Bukan tak boleh. Boleh. Tapi senapas-senapas tu kita ada ketenangan. Sami Allahu liman hamidah. Tegak. Rabbana lakal hamd. Ambil nafas dulu baru turun. Jangan sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Terus turun. Tu makna tak ada tumakninah. Ambil nafas dulu baru turun. Macam itulah. Okey. Madi dia, itma'anna. Ini madi dia, memang madi dia asalnya macam ni, dia tak ada 3 hurufnya. Itma'anna yatma'innu. Itma'anna yatma'innu. Jadi kita jumpa dalam Quran ni mudhari'. Tatma'inna. Sebab tatma'inna ni ada lam Ada lam tu jadi dia jadi mansub. Asalnya tatma'innu, nun depan nu. Sebab ada lam kai ni. Adanya lam kai ni jadi tatma'inna. Asalnya tatma'innu. Kalau mudhari' kita selalu mula dengan ya. Kalau dah jadi ayat tu kadang berubahlah, kadang ya, kadang ta dan sebagainya. Tapi kalau nak mula mesti guna ya dulu. Jadi kita bunyikan dulu yatma'innu. Cuba sebut. Yatma'innu. Madinya itma'anna. Dia memang berasal daripada madi tu. Dia tidak ada ta mim nun. Contohnya tak ada. Dia memang berasal daripada madi yang berapa huruf tu kalau nak dikira.
Itma'anna. Itma'anna tu. Kena kira madi bukan mudhari'nya. Madi tu berapa huruf? Alif, ta, mim, hamzah, nun, nun. 6 huruf. Jadi dia memang berasal daripada 6 huruf ni. Dia lahir-lahir, tu cerita senang. Dia lahir-lahir memang 6 huruf. Macam tu. Macam kita kata sulasi mujarrad. Mujarrad tu makna yang terbit. Mana dia memang terbitnya 3 huruf. Sulasi mujarrad. Memang dia lahir-lahir 3 huruf. Ni tak. Ni lahir-lahir 6 huruf. Puaslah kalau nak mencari asal 3 hurufnya macam mana. Memang tak ada lah. Macam tu. Ya. Jadi madinya memang itma'anna, mudhari'nya yatma'innu. Ya. Nak tahu fi'il amarnya macam mana? Fi'il amarnya sama dengan fi'il madi. Kalau bab ni. Itma'anna juga. Dia punya amar dia dengan madi sama. Ya. Nahi ni tambah lam alif dengan ta saja. La ma'anna. Itma'anna la tatma'anna. Tak mau. Dia ikut mudhari'. Sebab nahi tu kan mudhari'. La tatma'inna. La tatma'inna. Dia ikut mudhari'. Amar dia itma'anna ikut madi. Sama madi. Itu memang keliru lah. Keliru. Madi dengan amar sama. Jadi tengok pada ayat lah. Kalau ayat tu menerangkan amar lah. Kalau menerangkan madi lah. Macam tu ikut ayat. Macam tu. Ya. Jadi amar dengan madinya sama. Ya. Sampai situ dulu nampaknya. Ya. Itu apa fi'il-fi'il yang rasa berat ya. Kita tahulah tadi ya. Begitu juga dengan kalimah-kalimah yang lain. Ya, cuba sendiri tengok dalam kamus, boleh tak kita dapatkan dia ya. Sendiri-sendirilah dapatkan dia, boleh tak dalam kamus ya. Kita cari, kita jumpa tak madi daripada asal usul tu. Macam tu. Macam contoh syaitan ya. Syaitan, kita nak cari perkataan syaitan ni pun ya, dia berasal bukan 3 huruf syaitan. Ya. Bukan sintonun. Ya, dia memang lahir-lahir 4 huruf. Syaitona. Syaitona. Dia lahir-lahir memang 4 huruf. Ya. Jadi kalau nak cari dalam kamus pun kena cari bab sin jugalah. Cari bab sin, cari bab sin, cari sin atau nun. Ada tak jumpa perkataan syaitan macam tu. Ya. Tapi nak cari 3 huruf memang dia bukan 3 huruf. Dia memang lahir-lahir 4 huruf. Ada yang fi'il lahir 4 huruf. Disebutlah rubai mujarrad. Kalau 3 huruf, lahir 3 huruf namanya sulasi mujarrad. Kalau lahirnya 4 huruf, dia tak ada 3. Lahir-lahir 4 huruf namanya rubai mujarrad. Mujarrad ya. Contoh apa? Yang rubai mujarrad, syaitona 1, zalzala, dahroja ya. Itu makna 4 huruf. Memang dia lahir 4 huruf. Zalzala, zailam, zalzala. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu zalzala tu dia madinya. Zulzila tu majhul. Madi majhul, zulzila. Kalau ma'rufnya zalzala. Itu memang lahir 4 huruf. Kalau lahir 4 huruf namanya rubai mujarrad. Ya.
Mujarad yang terbit. Yang terbit. Kalau nak paham ni, yang dilahirkan, dilahirkan 4 huruf, memang 4 huruf. Macam tu. Macam ja'ala. Ja'ala tu dilahirkan memang 3 huruf. Namanya mujarad. Ya. Tapi kalau 3 jadi 4, contohnya nazalah, lahir 3 huruf. Nazalah, turun kan? Nazalah. Kalau dia jadi 4 huruf, anzala jadi 4 huruf, itu tak boleh sebut sulasi rubai mujarad ya. Itu namanya rubai sulasi mazid. Mazid tu mana tambah? Sulasi 3, mazid tu tambah. Jadi daripada 3 huruf nazala jadi anzala. Kharaja memang lahir 3 huruf. Tambah dengan alif, ahraja 4 huruf. Apa namanya? Sulasi apa? Mazid. Sulasi mazid. Yang disebut mujarad ni, dia lahirnya memang 4. Contohnya macam saya kata tadi, zalzala, saitona. Itu memang dia punya lahir 4 huruf. Macam tu. Ya, kalau yang lahir 4 huruf atau yang lahir 6 huruf, kita kena sebut mujarad. Mujarad ya, mim, jim, ra, dal. Mujarad. Ya. Okey, sampai situ dulu insya-Allah. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan. Kita sudahi dengan doa. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul karim.